Datuk Yang Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya telah menerbitkan Pelan Pembangunan Rangkaian Jalan Raya atau dengan izin Highway Network Development Plan 2030 HNDP 2030 merangkumi Semenanjung Malaysia dan Lembah Kelang. HNDP merupakan satu kajian dalam mengenal pasti keperluan pembangunan jaringan jalan raya sama ada jalan baharu maupun menaik taraf jalan yang melibatkan jalan persekutuan dan jalan utama negeri. Kajian ini merangkumi pelbagai aspek kajian seperti isi padu trafik, guna tanah, ekonomi, alam sekitar dan sosioekonomi bagi mewujudkan rangkaian jalan raya yang lebih cekap melibatkan negeri dan wilayah-wilayah yang berkaitan. HNDP 2030 turut mengambil kira kesaling hubungan antara infrastruktur jalan raya dan sistem pengangkutan awam, terutamanya di kawasan pusat bandar seperti Lembah Kelang dengan menggariskan strategi yang boleh dilaksanakan. Antaranya adalah dengan mengukuhkan dan meningkatkan perhubungan jalan raya yang akan menjadi pelengkap di koridor pengangkutan awam seperti perkhidmatan rel, memperkenalkan konsep lebuh raya hybrid di mana koridor jalan raya lebuh raya bercantum dengan pengangkutan awam dikongsi bersama. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi mengurangkan pembaziran masa pengguna disebab oleh kesesakan jalan raya, Kementerian Kerja Raya sedang melaksanakan inisiatif di bawah sistem pengangkutan pintar iaitu Intelligent Transport System ITS, melibatkan pembangunan pusat pengurusan trafik peringkat nasional bagi mencapai sasaran infrastruktur bebas kesesakan melalui integrasi data trafik dari pusat kawalan trafik tempatan sedia ada, antaranya dari agensi Lembaga Lebuh Raya LLM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Integrasi data trafik ini berguna untuk menguruskan trafik dengan lebih cekap, menggunakan seliaan pihak berkuasa tempatan PBT secara real time. Kita juga menaik taraf lampu-lampu isyarat kepada lampu-lampu isyarat pintar atau smart traffic light. Ada 63 buah simpang berlampu isyarat telah dinaik taraf pada tahun 2023 melibatkan peruntukan 10 juta ringgit, manakala tahun 2024 sebanyak 15 juta telah diperuntukkan untuk menaik taraf lampu-lampu isyarat sedia ada kepada lampu isyarat pintar melibatkan 70 buah simpang lampu isyarat di seluruh Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bersih Putih. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan soalan saya. Cuma berkenaan dengan lebuh raya yang dibina ataupun jalan-jalan utama yang dibina, banyak jalan-jalan yang kalau lebuh raya ini dia terus masuk ke bandar. Macam kalau dari pantai timur mari sampai di Gombak, daripada sana kita tengok kesesakan yang sangat parah. Jadi tidak ada alternatif jalan, terus pergi ke Shah Alam dan seumpamanya. Itu satu benda. Yang kedua berkenaan dengan lampu-lampu yang disediakan oleh pihak JKR. Jalan-jalan yang dibina terutama di kawasan Pasir Putih Kelantan, ada 51 batang jalan yang dibina oleh JKR yang tidak mempunyai kemudahan lampu. Dan 51 jalan ini kos dianggarkan oleh pihak JKR hanya 1.5 juta saja. 1.5 juta saja. Saya sangat-sangat mengharapkan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya pihak JKR akan menyelesaikan isu ini kerana dia membabitkan kemalangan di waktu malam yang agak tinggi. Saya nak sebut sangat tinggi pun nampak yang agak tinggi yang menyebabkan kematian. Jadi saya minta kepada pihak JKR supaya mengambil satu tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Ya, lampu jalan di Pasir Putih itu, terima kasih kerana memberikan maklumat. Memang saya kira dalam JKR daerah Pasir Putih telah ada permohonan yang berkaitan dan tentunya kita mengambil perhatian. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Tapi yang berhormat Pasir Putih, tadi apabila menyebut daripada lingkaran lebuh raya masuk ke bandaraya, itu yang menjadi kesesakan yang teruk. Saya juga tentunya mengalami apabila balik menggunakan lebuh raya utara selatan daripada Pontian ke KL misalnya, selalu mengalami perkara yang berkaitan.
Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan lah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga jam menyebabkan ikut kata Yang Berhormat 500 jam setahun ini. Antara perkara yang dibuat bukan hanya kementerian kami, Kementerian KKR, tapi juga melibatkan kementerian-kementerian lain seperti KPKT. Maka kita inginkan dan Kementerian Pengangkutan supaya lebih banyak diadakan perjalanan sahala ataupun loop one way sebagai contoh di Petaling Jaya. Dan kita perlu menggalakkan rakyat kita untuk menggunakan pengangkutan awam. Kita ada LRT, ada MRT, ada bas, ya. Kemudian ada kereta api. Tentunya kita ada jaringan lebuh raya yang seperti West Coast Expressway, LPT 1-2 itu dah lama ada, tapi WCE ini baru siap. Apabila keseluruhan ini digabung dengan projek ECRL apabila siap, HSR baru nak mula, patutnya dah siap. Tapi oleh kerana pertukaran kerajaan dibatalkan apa semua, kalau tidak dah siap, seperti Bandung, Jakarta yang lebih lewat daripada kita tapi dah siap lebih awal daripada kita. Jadi ini apabila kita gabungkan, termasuklah carpool, berkongsi kereta antara rakyat, perkara ini jika dilaksanakan secara serentak, termasuk smart lane dibuka ketika waktu-waktu yang tertentu, lorong kecemasan boleh diguna di lebuh raya, maka semuanya itu boleh dicampurkan lagi work from home, ya, dicampurkan lagi jadual kerja flexi hours, 7.30 9 pagi mungkin boleh diawalkan 7 ke 9 pagi ke 8.30 pagi, balik 4.30 hingga 6 petang mungkin boleh diawalkan pada 4 hingga 5.30 petang. Jadi mengikut perkeliling 2019 itu juga kita mencadangkan agar flexi hours, jadual kerja penjawat awam boleh diawalkan setengah jam daripada sekarang 7.30 pada pukul 7. Terima kasih. Timbalan Menteri, Terima kasih. yang lampu tak diperuntukkan dia sangat kecil, boleh untuk maintenance saja. Adapun lampu baru ni 1.5 tu saya minta perhatian. Ya, Yang Berhormat betul. Tampin. Pasir Putih satu parlimen, ni 1.5, kalau kali 222 parlimen banyak itu. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang datang lawatan resmi ke Tampin Jumaat lepas. Berhubung inisiatif laluan Smart Lane yang bertujuan untuk mengatasi kesesakan lalu lintas dan melancarkan pengaliran kenderaan, saya dapati masih ramai pengguna jalan raya di luar sana masih keliru dan tidak tahu mengenai laluan tersebut, termasuk saya sendiri. Soalan saya, apakah perancangan kementerian untuk meningkatkan hebahan dan pengetahuan kepada para pengguna jalan raya mengenai Smart Lane ni, antaranya mengenai had kelajuan, waktu pengaktifan, kepanjangan laluan dan sebagainya. Kalau kita lihat saiz signboard Smart Lane yang ada di Plus, contohnya Kocik Bona yang Mak Menteri, isi kandungannya pun tak nampak. Terima kasih Timbalan Ketua. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Cara yang bagus. Smart Lane melibatkan Plus tu utamanya waktu perayaan, waktu hujung minggu. Memang betul apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tampin, tak nampak, orang tak tahu wujudnya Smart Lane, mereka tak berani lalu. Saya ingin menyatakan sekali lagi di sini bahawa lorong kecemasan itu tidak eksklusif hanya kepada motosikal. Lorong kecemasan itu boleh digunakan untuk tujuan-tujuan merungkaikan kesesakan trafik pada waktu-waktu puncak, dan saya akan berbincang dengan Plus dan juga LLM supaya Smart Lane ini boleh dilihat oleh ramai dan dia boleh dibuka bukan hanya oleh Plus tapi juga oleh lebuh raya yang lain. Terima kasih.